call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar 4 Genius yang dikasihi. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk gelombang. Okey, cikgu harap anda telah siapkan semua latihan ataupun tugasan yang telah cikgu berikan sebelum ini. Okey, untuk yang kalau ada lah yang bab yang sebelum ini gelombang. Tetapi hari ini kita akan bersiaran langsung kurang setengah jam saja. InsyaAllah pukul 9.05 macam tu kita akan stop. Beri ruang kamu untuk melakukan tutorial. Okey, jadi sepanjang cikgu terangkan ni, kalau ada yang tak faham boleh terus interrupt cikgu, suruh ulang balik ke, maklum saja pada cikgu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan majlis, mari kita mulakan bacaan doa pagi untuk lebih menambah keberkatan ilmu kita pada pagi ini. Baik, dipersilakan Zarif, tolong baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. So hari ini cikgu minta anda buka buku teks dan bersedia dengan buku nota anda. Alright, kita sambung hari ini. So kalau ikutkan di sini daripada cikgu punya slide cikgu ni, kita akan lihat muka surat 178. Okey, 178. Baik. Kita akan mulakan dengan ciri-ciri gelombang. So boleh take notes. Kalau tak sempat nanti kamu just saling kemudian, tapi kita akan guna based on textbook lah, sebab buku teks kita ni boleh kata semua orang ada. Kalau cikgu gunakan bahan-bahan di luar tu sebagai tambahan saja. So kita tengok buku teks dulu. Okay. Ciri-ciri gelombang, cikgu dah ajar dah sebelum ni pasal profil gelombang dan gelombang membujur, gelombang melintang. Okay. Rajah 5.2 menunjukkan profil gelombang air di sebuah kolam. Okay, apakah perubahan yang anda dapat perhatikan? Okey, semasa gelombang itu merambat dan merentasi permukaan air. Yang ini pun cikgu dah terangkan. So yang ni tak perlu cikgu ulang balik. Tetapi istilah-istilah ini cikgu tidak terangkan lagi. Okey, di mana untuk menjawab, beritahu cikgu dah kalau tak nampak paparan ni, kalau kata nampak cikgu terangkan, cikgu gariskan, kamu tak nampak, beritahu nah. Untuk menjawab soalan ini, anda perlu mengetahui definisi istilah yang berkaitan dengan, untuk hari ini, cikgu nak minta kamu kena faham apa maksud istilah yang pertama sekali adalah amplitude. Amplitude kita wakilkan sebagai huruf A besar. Okay, A besar. Maksud dia sesaran maksimum. Maksudnya sesaran maksimum, dia bergerak paling maksimum. Itu maksud amplitude. Sesaran maksimum satu zarah dari kedudukan keseimbangan. Contoh, kita kata satu ayunan. Contoh je seorang pelajar ini, dia naik buai. Katalah seorang pelajar ni, dia naik buai. Ni, Mamat ni. Dia naik buai. Dia tidak bergerak. Itu adalah titik keseimbangan dia kosong. Tetapi once dia buat ayunan, buai dia pun naik. Macam tu. Naik buai kan. So yang paling maksimum ini, kita panggil sesaran maksimum satu zarah dari kedudukan keseimbangan tadi. So bukannya daripada sini, tetapi daripada bawah ni, keseimbangan. Itu adalah amplitude. Yang ni boleh faham? Respon? Boleh tulis dekat ruangan chat. Cikgu akan buka ruangan chat. Kalau faham, tulis faham. Kalau faham, angkat tangan, tekan button tu. Faham. Ni tangan bawah ni. Faham. Lepas tu tutup balik. Boleh cikgu nampak siapa yang raise hand. Okay, thank you. Alright, nampak. Good. Siapa yang rasa nak bercakap, lagi bagus. Cikgu suka orang yang bercakap. Okay, alright. Jangan pressure sangat. Siapa yang rasa nak ni, buka je mic. Okay. So, seterusnya. Kita ada 19 orang. Kita tak tahu siapa yang masuk ni. Cikgu teruskan. Tempoh. Tempoh. Masa yang diambil. Kalau selalu kata, kalau kata seseorang tu kata macam ni kan. Aku bagi hang tempoh masa 2 minit saja. Tempoh.
Tapi apa maksud tempoh sebenarnya? So masa yang diambil oleh satu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh satu sumber gelombang. Maksud dia masa yang diambil untuk dia membuat satu ayunan lengkap. Jadi kamu kena faham apa maksud satu ayunan lengkap. Hak ni cikgu nak kena ajar kamu. Jadi cukup one complete oscillation ataupun cukup satu ayunan lengkap, itu maksud dia tempoh. Jadi kamu kata cikgu ayunan lengkap tu apa? Sekali lagi cikgu terangkan. Apa maksud satu ayunan lengkap? Okay, tu masa dia. Okay. Itu adalah tempoh dia lah. So frekuensi, frekuensi ataupun kita labelkan sebagai huruf F kecil, okay. Bilangan ayunan lengkap, maksudnya berapa ada ayunan lengkap. Bila kamu dah faham apa maksud bilangan ayunan lengkap, kamu kena kira ada berapa bilangan ayunan lengkap tu. Okay, ada berapa? Lagi banyak bilangan ayunan lengkap, maksud dia frekuensi dia lebih tinggi. Jadi kalau soalan tanya pasal frekuensi, kamu kena rujuk berapa bilangan ayunan lengkap yang ada dalam satu gambar raja, satu graf. Dia akan tanya, graf manakah yang menunjukkan frekuensi yang tinggi? Jadi dia bukan bergantung pada amplitude, no. Tapi bergantung kepada bilangan ayunan lengkap tadi. So maksud frekuensi, bilangan ayunan lengkap, okay, yang dilakukan oleh satu zarah atau bilangan gelombang dalam masa satu saat. Maksud dia, kalau ada 3 graf, tiga-tiga tu dia tunjuk graf satu saat, kita akan tengok graf yang frekuensi paling tinggi adalah berdasarkan bilangan ayunan. Bukan tinggi atau rendahnya graf itu. Kerana itu menunjukkan amplitude sahaja. Cikgu nak kamu boleh faham sekarang ni apa dia frekuensi. And then panjang gelombang kita wakilkan dengan lambda. Okay, lambda kita panggil lambda ataupun simbol macam ni nampak. Itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ni maksud dia apa? Jarak di antara dua titik sefasa. Apa dia dua titik sefasa ni cikgu? Adakah titik atas dengan titik bawah sefasa? Jadi sekali lagi kamu kena faham. Titik sefasa tu maksudnya yang mana? Jadi cikgu harap kamu faham keempat-empat istilah ini. Amplitude, tempoh, frekuensi dan juga panjang gelombang. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Sebelum cikgu teruskan. Faham tak? Tak apa, sekarang ni cikgu boleh terangkan. Kalau kamu rasa kamu faham apa cikgu terangkan, kamu angkat tangan, raise hand. Kalau rasa kurang faham, tulis dekat ruangan chat. Kalau rasa nak cakap terus, lagi bagus. Okay. Cikgu tak mau kamu pasif saja. Cikgu boleh ulang lagi sekali? Okay, ya. Baru masuk ke Safwan? No. Dah. Saya okay, Safwan nak minta cikgu ulang yang mana? Ada semua ke? Ataupun frekuensi. Okay, frekuensi. Baik, cikgu sebab Safwan dah tanya, cikgu buat macam ni contoh nak. Okay, cikgu bagi contoh satu graf. Ini nak. Cikgu terus masuk lah senang. Dah ala Safwan tanya. Ni graf. Okay, ni pun graf. Okay, good soalan Safwan. Amplitude. Kalau amplitude, ni graf nak. Gelombang. Satu lagi macam ni. Kamu rasa antara A dengan B, yang mana amplitude lebih tinggi? Siapa boleh jawab? Antara A dengan B, yang mana amplitude lebih tinggi? B, cikgu. B, yes, betul. B. Sebab B dia mempunyai amplitude. Jadi cikgu akan beritahu, ini graf ni, cikgu lupa nak beritahu. Ini graf ni mewakili sesaran. Yang Pak CY ni mewakili sesaran. Jadi kat sini clear. Graf B sesaran ni paling tinggi. Itu maksud graf B mempunyai amplitude yang paling tinggi. Okey, kalau macam ni. Sorry. Dia tak boleh padam kat sini. Okey, kalau macam ni pula. Kalau cikgu padam ni. Okey. Okay, cikgu ambil gambar purple. Okay, cikgu lukis balik. Kalau macam ni. Okay. Graf ni, paksi Y dia, paksi X dia satu saat. Sini satu saat. Satu saat. Sini satu saat. Tetapi amplitude sama. Tengoklah cikgu buat. Okay, macam ni. Satu lagi.
Dari apa pemahaman yang kamu tahu tadi, kamu rasa antara A dengan B, yang mana yang mana frekuensi lebih tinggi? Dalam atas ni satu saat, bawah ni pun satu saat. Siapa faham? Maksudnya antara A dengan B, yang mana graf dia, frekuensi dia lebih tinggi? Siapa nak cuba? A atau B? Boleh robot cuba di ruangan chat. Kalau salah tak apa, beritahu je. Cikgu tak nampak cikgu. Sebab tu cikgu tanya, nampak ke tak nampak? Thank you sir. Sebab cikgu setting pada OBS. Kat OBS cikgu nampak. Sekejap. So cikgu ubah balik OBS cikgu. Tak nampak itulah senyap je. Saya nampak tak? Kamu lintangkan? Kamu lintangkan landscape kan? Nampak tak semua? Tekan yang sebelah pin tu dia ada macam tempat untuk laraskan tu. Hampa tengok saya. Boleh tak? Ejah dulu. Nampak tak? Tolong buat siapa yang tak nampak. Tolong Baik nampak tak Baik? Ataupun cikgu nak kena ejah kat sini? Cikgu Lindung. Cikgu Lindung. Oh, Cikgu Lindung. Okey, sekejap. Cikgu Lindung. Image. Alright, sekejap. Cikgu Lindung. Image. Sekejap. Okey. Okay, nampak kalau macam ni? Macam mana? Lebih nampak? Oh, cikgu, maksudnya muka cikgu Lindung Betul? Ya cikgu. Alright, tak apa. So cikgu ubah cikgu lah. Cikgu kena kiring sikit. Cikgu kena ubah di sini. Betul tak? Alright, cikgu rasa tak ada masalah kot macam ni. Nampak kan? Nampak lah cikgu. Nampak cikgu. Okay, itu dah kena respon tau. Jangan cikgu habis terang tak faham semua sebab tak nampak. Alright, so cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik sebab saya lagi nak kena faham betul-betul. Sebab tidak nanti kamu tak faham. Okay, so cikgu ulang balik apa yang tadi secara ringkas. Okay. Cikgu lukis graf. Daripada apa yang cikgu terangkan, siapa yang boleh faham, daripada penerangan cikgu, dia akan faham soalan ni. Cikgu lukiskan, frekuensi ni maksud dia ni, okay, cikgu lukis. Satu graf ni, tempoh dia masa di bawah ni satu saat. Yang ini pun sama. Bawah ni, satu saat. Tapi beza graf ni, yang ni mewakili sasaran lah, amplitude dah. Okay, tengok masa dia. Dalam tempoh satu saat. Okay, ini graf yang pertama. Yang ni pula. Okay, soalan cikgu. Antara graf A dengan graf B, sorry lah, desain teruk dengan graf B. Yang mana graf yang menunjukkan frekuensi lebih tinggi? A atau B? B. Yes. Kenapa B? Sebab bilangan ayunya ada lebih banyak daripada graf A. Graf A hanya menunjukkan amplitude dia tinggi. Tetapi kalau soalan cikgu tanya, graf mana menunjukkan amplitude yang lebih tinggi? Dan tentulah jawapannya A. Sebab A yang tinggi ini adalah merujuk kepada amplitude. Yang ini, yang tinggi ni. Kita sebenarnya tak masuk lagi. Cikgu akan terangkan graf yang betul. Ini baru intro saja. Okey, tak apa, kita teruskan. Cikgu teruskan. Okey. Jalankan aktiviti 5.4 untuk menerangkan definisi istilah berkaitan dengan gelombang dengan cara yang mudah. So apa yang kamu buat, ini adalah tugasan kamu. First adalah aktiviti 5.4. Jadi pastikan buku nota kamu ataupun buku latihan. Cikgu tak kisahlah sekarang ni, yang penting bila cikgu buka buku ada benda tempat yang cikgu boleh rujuk. Di mana kamu buat aktiviti ni. So kita nak buat mana? Dalam buku nota ke dalam buku latihan? Kita standardize kan. Aktiviti 5.4 ni. Kamu nak buat dalam buku apa? Cikgu, Ya. saya tak ada dua-dua. Ni mesti tak mai hari Khamis, hari yang terakhir tu. Cikgu dah bagi Tak, semua. cikgu. Oh, hantar ada semua. pelajar yang. Ya. Okey, sekarang ni sambung balik yang ingat tak cikgu kata yang tak ada buku tu? Kamu buat satu buku asing ke, sambung kat situ terus daripada untuk dalam PDPR ni, boleh? Yang ada kat sekolah tu,
Cikgu cari kat rumah tapi cikgu rasa macam ramai ke yang tak berhenti senaraikan nama yang tak dapat lah. Sebab tu cikgu ada bagi the power and the right. Ya? Satu kelas. Tak dengar? Satu kelas. Bukan cikgu dah bagi ke dah itu? Last day tu? Lepas tu cikgu ambil balik. Cikgu bagi. Ya ke semua? Ada tak yang ada dua-dua buku? Okey, tak apa. Sebab kalau kita nak check pun cikgu pun tak payah nak pergi sekolah. Kalau kan cikgu nak pergi sekolah juga. Tapi cikgu pun tak boleh masuk kawasan sekolah. So tak apa. Kamu buat dalam buku. Kamu khaskan satu buku khas. Buku mana-mana kamu untuk PDPR ni. Okay? So kita. Tapi buku hitam ada kan? Modul ada cikgu. Modul yang tu penting modul tu. Sebab kita dalam tu ada latihan kan. Modul penting. Okay. Mendefinisikan so sekali lagi dalam buku tu. Kamu tulis aktiviti 5.4. Jalankan aktiviti secara kumpulan. Tetapi kamu tak payah buat kumpulan, kamu buat secara individu. Imbas QR code dan tonton secara tentang gelombang. Cari maklumat dari laman sesawang yang menerangkan istilah berikut berkaitan dengan gelombang. So cikgu nak minta, cikgu kamu, cikgu takkan minta kamu buat PBD lagi nak. So kamu buat daripada video ni, cikgu nak kamu persembahkan dalam bentuk multimedia mendaring. Okay, so nak beritahu yang ni. Cikgu nak kamu buatkan dalam satu helai saja. Kamu nak buat peta alting ke, kamu nak buat peta minda ke, kamu nak buat lukisan ke, nak guna komputer ke, nak guna apa ke, tak kisah. Tapi dalam one page conclusion daripada EduWeb TV tentang gelombang. Itu tugasan kamu. Kamu mencari tentang gelombang dan cikgu akan hantar link untuk dihantar ke dalam Padlet. Kamu akan hantar bahan kamu dalam Padlet dan cikgu akan bagi markah di situ. So bila markah dah bagi, cikgu akan maklum boleh check markah kamu dekat Padlet tu. So cikgu harap kamu punya tugasan yang pertama, kamu kena buat Padlet lah. Kamu akan isikan kamu punya ni dalam Padlet. Okay, so ini cikgu bagi masa sehelai saja. So kita akan fizik seterusnya hari apa? Hari apa anda fizik? Khamis. Oh, lambat lagi. So hari Khamis tu cikgu akan blast markah lah. Okay, so cikgu minta kamu buat yang ni. Ini first tugasan kamu lah. Okay, so video itu cikgu tak mau buka sebab tadi cikgu dah buka. Kalau ikutkan video dia lah video ni lah. Kalau kamu nak tengok lah. Bukan nak tengok, cikgu nak tunjuk saja video tersebut kalau siapa yang tak buka lagi. Alright, okay, ini video dia. No, ini EduWeb. Okay, ini adalah link yang cikgu bagi tadi. Link tadi. EduWeb. Oh sayang aku. Okay. Pagi ni cikgu tak tahulah line cikgu slow pasal apa. Tapi cikgu pakai Unify ni. Yang paling laju. Tapi hari ni cikgu macam slow sikit. Okay, tak apa. Start. Sabar sana. Sabarlah. Hai, cikgu tunggu ni. Buat slow sangat. Okay. Dia tak keluar pula. Tapi tadi cikgu dah minta kamu buka kan? Kamu boleh buka tak tadi video tadi? Cikgu minta kamu buka. Dia buka. Okay. Okay, cikgu nak tanya, bila cikgu tayang ni, saya bagi pendapat lah, kamu dengar tak suara siapa? Suara perempuan dia lah. Saya bagi dia login dulu. Oi, slownya. Tak apalah, next time cikgu download dulu supaya dia lebih smooth. Hei, sabarnya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lambat. Okay, tak apa. So cikgu tutup dulu yang ni, tak perlu lagi. Lambat sangat. Buang masa cikgu. So, tak apalah, nanti kamu buka video ni. Kamu buka video ni dan kamu tengok buat dalam bentuk satu paparan. Okay, bagaimana kamu terjemahkan apa hasil dapatan kamu yang kamu faham daripada video tersebut. Okay, so ini adalah saranan KPM lah sebab link ni bukan cikgu yang bagi.
kementerian yang bagi. Jadi kamu tengok link ni. Dan untuk makluman kamu, soalan-soalan SPM semua berdasarkan daripada buku teks. Dia takkan boleh keluar daripada buku teks. So buku teks ni kira kitab kita lah. No? Okey, Rajah mengilustrasikan amplitude. Inilah yang akan mengilustrasikan apa maksud amplitude, apa maksud apa? Tak boleh padam. Okey, tak apa. Apa maksud amplitude? Yang pertama ni adalah amplitude. Okay. Apa maksud this one? Amplitude. Apa maksud titik sefasa? Apa maksud panjang gelombang? Saat video tu dah keluar. Baik. Jadi, okay, ini graf dia. Ini graf yang memang kamu jom buku teks lah. Okay. Jadi yang ini A ni, ini nampak? Ini adalah amplitude. Ini amplitude, ini pun amplitude. Semua ini adalah amplitude. Maksudnya sesaran maksimum dari titik keseimbangan. Kamu kena faham, itu adalah amplitude. Apa maksud titik sefasa? Titik sefasa ni kalau kamu tengok dekat rajah ni, nampak? Dia satu line. Maksudnya X1, X2, X3, X4, itu semua kita panggil titik sefasa. Satu orang kata apa? Satu fasa. Okey. Kemudian macam dekat taman lah. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Lebih kurang lah macam tu. Kemudian bukan setakat X saja. Mana-mana titik yang satu line kita panggil sefasa. Maksud dia, kalau dekat sini pun dia akan sepasa dengan sini. Dia akan sepasa dengan sini. Itu sepasa. Kalau sini pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ini akan sepasa dengan sini. Sepasa dengan sini. Janji dia satu line. So semua itu kita panggil titik-titik sepasa. Z ni, dia bagi contoh Z kan. Dia bagi contoh dengan Y. Kemudian panjang gelombang. Okay, fahamkan betul-betul. Apa maksud panjang gelombang? Panjang gelombang ni jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik, bukan tiga titik. Dua titik di mana titik-titik yang sefasa. Sefasa. Jadi kalau kita nak cari jarak gelombang, ambil mana-mana titik sefasa yang berturutan. Contohnya, cikgu nak ambil X1 dengan X2. Ini adalah berturutan. Kita tak boleh ambil X1 dengan X3 sebab dia bukan berturut. Sebab X2 dulu. So jarak gelombang kita ambil dua titik sefasa yang berturutan. Jadi X1 ke X2 ini kita panggil panjang gelombang. Jadi X2 ke X3 pun panjang gelombang. X3 ke X4 pun panjang gelombang. Cikgu, boleh tak kalau kita ambil yang bawah pula Z? Boleh. Maksudnya Z1 pergi Z2 pun sama juga. Panjang gelombang. So mana-mana dua titik yang sefasa, yang berturutan, itu kita panggil panjang gelombang. Ada soalan tak setakat ni? Tolong tanya, kalau kata faham, tolong cakap faham. Cikgu nak teruskan lagi. Tolong sesiapa respon. Cikgu tak mau cek ruangan chat lambat. Faham lah? Yang lain. Tolong, secara lain Faiz. Faham. Okey, baik. Jangan pasif Nam, 4G. Cikgu kalau boleh cikgu tak mau kamu pasif. Cikgu nak kamu bercakap. Okey. Pelajar perempuan faham tak? Faham cikgu. Faham. Cikgu nampak siapa yang keluarkan suara tu. Cikgu dia keluar dekat cikgu kan. Batrisha, okey, Batrisha faham. Yang lain? Faham. Cikgu nanti. Okey, Farah faham. Okey, thank you. Seronok kan kalau cikgu sebut nama kamu kan. Ni saya macam, cikgu sebut nama aku. Tak tahulah kalau kamu malu kan. So, aktif lah aktif. Macam Pak Ik hari ni dia sangat aktif. Mungkin semalam dia tak main game kot, Pak Ik. Apa Ik? Tidur awal. Tidur awal cikgu. Alhamdulillah Pak Ik. Bagus, mana nak tahu kan Pak Ik kan. Kita SPM tu 2022. Macam-macam boleh berlaku kan. So yang sebelum-sebelum ni yang kita gagal sikit-sikit tu itu baru permulaan. Okay. Yang penting kena rajin saja. Okay. Baik, insyaAllah boleh. Pelajar 4G ni jenis-jenis semuanya. Okay, ni sama juga kita nak, alamak, 9 minit. Cikgu nak habiskan 9 minit. Okay. Sama juga. Tetapi ini adalah gelombang membujur.
Okay, gelombang membujur. Tadi gelombang melintang. Ini gelombang membujur. Cikgu macam mana pula kalau gelombang membujur? Kita nak kira macam mana? Sama juga. Kita ada mampatan dengan regangan. Kita tahu dekat kawasan yang rapat-rapat ini kita panggil mampatan. Ini regangan. Ini mampatan. Jadi, untuk titik sefasa, mampatan dengan mampatan. Kita tak boleh mampatan dengan regangan. Jadi, P1 ni adalah kawasan mampatan. P2 adalah mampatan. Jadi, P1 dengan P2 ni adalah titik yang sefasa. Dan itu juga kita boleh buat sebagai jarak gelombang. Dia sama macam gelombang melintang tadi. Cuma gambar dia yang berbeza. Cuma faham? Cuma gambar dia yang berbeza. Okay, so cikgu tak mau terangkan lebih lanjut. Rajah 5.15 menunjukkan profil satu gelombang melintang pada satu ketika dan profil gelombang tersebut dalam masa yang sama dengan tempoh T gelombang tersebut. Dalam masa T sama dengan T. Okay, T ni nak. Masa dia T lah. Maksudnya masa dia adalah T. Mana T? Profil gelombang merambat melalui jarak yang sama dengan panjang gelombang lambda. So, dia cuma nak beritahu formula bagi laju. Kita tahu laju. Kalau kamu kata, wui lajunya hang. Wui hang bawa motor laju. Dia apa maksud laju? Laju tu maksud dia jarak yang dilalui. Contohnya Safwan dengan Kimi. Dia jarak pergi sekolah sama. Sama exactly. Tetapi Safwan sampai lebih awal. Maksudnya dia berkaitan dengan jarak dan masa. Jadi laju maksudnya kalau Safwan sampai dulu, maksudnya Safwan adalah lebih laju. Sebab dia masa yang diambil lebih pendek. Dia ambil masa cepat je. Orang kata masa dia kecil. So laju dia akan besar lah. Dia akan lagi laju. Kalau lagi slow, masa dia lebih panjang. Kalau masa dia lebih panjang, fikir logik. So dia akan laju dia akan kurang lah. Jadi formula laju adalah V sama dengan lambda T. Lambda tu adalah panjang gelombang. Jadi dalam graf kalau seorang suruh cari laju, kamu kena cari panjang gelombang. Tapi cikgu dah ajar tadi, panjang gelombang adalah jarak di antara puncak. Puncak ni kita panggil istilah puncak. Ke puncak boleh. Ataupun lembangan ke lembangan. Jadi kamu kena pandai carilah. Oh, ini jarak dia. Itu adalah dia punya jarak panjang gelombang. Masa tengok dalam graf, dia akan bagi masa berapa. So formula dia V sama dengan lambda per theta. So dapatlah dia simplify. Dia simplify formula ni, dia akan dapat V sama dengan F lambda. Cikgu harap kamu boleh salin formula ni. Ini adalah formula pertama yang kamu jumpa hari ini. So salin sekali lagi. So cikgu teruskan. Baik, cikgu teruskan sikit lagi. Dah 98 minit ni. Okay. Belakar dan mentafsir graf gelombang. Rajah menunjukkan profil satu gelombang pada satu ketika yang tertentu. Ini sumber gelombang, ini arah perambatan. Kita tahu arah perambatan dia arah ke kanan lah. Sebabnya ni sumber dia mungkin getaran ataupun ayunan. Dia akan bergerak dan arah perambatan dia ke sana. Okay. Ini kedudukan keseimbangan dia. Tengah-tengah ni. Maksudnya dia akan stop kat situ, dia akan patah balik, naik atas, stop kat situ, naik balik. So itu dah titik kedudukan keseimbangan dia. So zarah-zarah sepanjang gelombang itu berayun ke atas dan ke bawah sekitar kedudukan keseimbangan. Imbas QR code yang diberi untuk melihat. Okey, cikgu cuba share yang ni, simulasi ni. Cikgu try share. Sebentar. Okey, cikgu share yang video ni. Okey. So kita di sini video simulasi tu. Yang mana satu ya? So yang ni ke? Okey, yang ni. Cikgu rasa ni interactive simulation. Daripada QR code tu lah. Sebab kalau cikgu nak harapkan kamu yang buka, cikgu takut kamu tak buka. Okay. So inilah simulasi. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak tak? Okay. Ini kalau kamu scan, kamu boleh guna sekali lagi. Kamu boleh scan, kamu akan dapat gambar yang ni. Okay, cikgu pun baru buka tadi. Cikgu pun rasa macam ada benda yang cikgu tak faham. Tapi cikgu ambil benda yang penting saja untuk cikgu tunjukkan di sini. Okay. So cikgu tak mahu manual, cikgu ambil oscillation. Oscillation maksud dia adalah ayunan lah. Okay, ayunan. Okay, nampak? Ini menunjukkan satu ayunan. Okay, dekat hujung sini kamu boleh cuba sekali lagi. If fix maksudnya dia tetap.
kita tak bergerak lah, kita dah belajar. Yang tu loose, maksudnya dia akan terus dia boleh naik atas, turun naik, turun, maksudnya dia tak fix ujung tu. Maksudnya kita tak ikat, tak pegang dia, kita biar dia bergerak sendiri, itu maksud fix. No end tu maksud dia dia sampai dia akan terus bergerak ke arah kanan. Dia terus mungkin tadi dia panjang. Okay, tu no end. So kita cikgu fix end. Okay, begini contohnya. Nampak? So di garis yang kuning tu, itu adalah titik keseimbangan dia. Okay, contoh tengok amplitude ni. Cikgu nak tanya, kalau cikgu tinggikan amplitude ni, kamu rasa graf cikgu akan berubah bentuk macam mana? Siapa boleh bagi hipotesis awal? Dia akan jadi macam mana kalau cikgu penaikkan amplitude bawah ni? Siapa nak pergi cuba? Maksudnya bentuk dia akan jadi macam mana? Jadi melebar ke? Jadi macam mana? Anyone? Amplitude dia tu akan tinggi. Yes. Maksudnya graf tu akan jadi lebih apa? Memanjang Memanjang ke atas ke tepi? ke atas. Okay. Itu Zarif lah. Ya, Zarif saya. cakap tadi? Ya, saya. Okay, so kita tengok lah. Zarif kata dia akan naik tinggi. So kita akan tengok di sini. Tengok cikgu buat amplitude. Nampak? Yes. Nampak? Graf dia lagi tinggi? Okay, good Zarif. Okay, cikgu tengah-tengahkan balik. Bagaimana kalau cikgu ubah frekuensi? Cikgu tambahkan frekuensi. Apa agak gambar kat graf ni berubah? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau cikgu tambahkan frekuensi dia. Anyone? Salah tak apa. Try je lah. Pelajar perempuan. Macam mana bentuk graf dia kakak? Adakah sama ataupun dia berubah? Kalau dia berubah kakak, bentuk dia tu macam mana? Cikgu bentuk dia, saya rasa bentuk dia makin memanjang cikgu. Macam mana? Siapa ada idea? Pelajar lelaki? Macam mana? Dia berubah. Dia berubah, yes, dia berubah. Dia agak-agak apa ya? Adakah dia akan berubah naik tinggi? Dia punya amplitude dia bertambah. Sekarang ni cikgu tak mau ubah amplitude. Cikgu nak ubah frekuensi. So macam mana gambar dia? Adakah amplitude dia akan bertambah kalau cikgu ubah frekuensi? Dia punya bertambah. Cuba tanya, kalau amplitude cikgu kekalkan, cikgu ubah frekuensi jadi lebih tinggi, adakah graf ini akan memanjang tu akan bertambah? Kalau cikgu ubah frekuensi saja. Ya atau tidak? Tidak. Yes, tidak. So ingat, ketinggian dia akan sama. Tetapi apa yang akan berubah? Siapa boleh bagi jawapan? Bilangan ayunan. Okay, good. Bilangan ayunan semakin banyak ke semakin sikit? Banyak. Banyak. Okay, kita tengoklah cikgu ubah. Nampak? Nampak? Bilangan ayunan dia lagi banyak. Jadi amplitude dia tak naik. Walaupun kita tambah frekuensi, amplitude tak naik sebab kita ubah frekuensi. Tetapi kalau kita tambah amplitude sekarang ni, nampak? Dia kuat tinggi. So ini adalah simulasi yang kita ada dalam buku teks. Okay, nah. So cikgu tutup balik video ni. Tutup balik. So cikgu harap kamu faham. Okay, baik. 9 suku dah. Saya hafal kelas. Okay, soalan kata melakarkan, inilah dia aktiviti yang terakhir 5.5. Okay. Yang ini cikgu minta anda buat dalam buku. Okay, dalam buku. Melakar graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan masa. So, apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat 2 graf. Yang pertama, graf sesaran. Okay, tak faham tanya ya, sebab nanti kamu nak kena buat. Okay. Graf sesaran melawan masa. Okey, tak apa, tengok. Dan satu lagi adalah graf sesaran melawan jarak. Jadi, kamu boleh tengok video kaedah melakar graf sesaran melawan masa. Cikgu cuma tunjukkan video yang pertama. Kemudian, video yang kedua, cikgu nak kamu explore sendiri. Kamu belajar 4G, kamu kena explore. Dan cikgu akan mudahkan kamu, cikgu akan bagi link. Kod kamu tak ada installer QR code tu, cikgu akan bagi link terus lagi. Dalam blank space, cikgu susun siap-siap semua video yang tadi. Cikgu akan susun semua dalam tu. Termasuk rakaman kelas kita hari ni. So,
Cikgu tunjuk video yang pertama. Bagaimana kamu rujuk video ni untuk jawab soalan tugasan aktiviti 55 untuk terakhiran ini. So video dia adalah yang ni. Okay, baik. Cikgu share balik. Okay. Alright. So video dia, mari kita tengok. Cikgu tengok video tadi, kaedah, graf sesaran melawat. Yang pertama tadi graf apa? Jarak masa, yang apa tadi graf yang pertama? Tengok slide balik. Apa graf yang pertama? Dia suruh buat graf Sesaran apa? melawan masa. Okay, graf sesaran melawan masa. Okay. So cikgu ambil contoh gambar. Cikgu ambil yang kedua. Kaedah graf sesaran melawan jarak. Tengok. Ui, memang hari ni teruk sungguh lain cikgu ni. Okey, dia. Okey, siapa dia? WhatsApp. Okey, ini adalah graf sesaran melawan jarak. Ini yang akan dipaparkan bila kamu scan sekejap lagi. Okey, dia akan keluar yang ni. Dia ada dua lah. So dengar cikgu punya penerangan untuk yang pertama ni. Ini ada graf yang nombor 2. Sesaran melawan jarak. Lebih baik kalau kamu buat atas kertas graf. Itu lebih baik. Lepas kamu dah mahir lukis graf, baru cikgu akan bawa kamu ke arah pengiraan. Sekali lagi bila suruh kira cikgu, sesaran nak cari tang mana cikgu? Panjang gelombang nak cari tang mana? Letih lah lagu tu. Kan? So hari ni kamu fahamkan saja yang mana jarak, yang mana sesaran. Okey, ya Allah, Allahumma ya tasib, ya Allah, ya sibad, ya sibad, ya sibad. Pemudahkanlah. Apa lama sangat ni? Orang betul lah. Okey. Baik, okey. Okey, so okey. Ini adalah dia punya video dia. Jadi kamu follow apa arahan yang diberikan. Follow saja. Okay, nampak contoh. Dia bagi graf sesaran. Jadi follow step yang dia bagi. Okay, dia kata pertama macam ni. Dia bagi lukis graf sesaran melawan jarak di mana amplitude adalah 4 cm. Jadi guna kertas graf, kamu nampak amplitude adalah sesaran. Jadi dia mewakili paksi Y. Tetapi dia maklum 4 cm. So kat sini terus buat 4 cm. Tetapi cikgu akan bagi satu lagi ekstra soalan. Maksudnya kamu kena follow contoh dan cikgu akan bagi satu lagi graf di mana mungkin cikgu akan ubah amplitude 5 ataupun 6. Jadi kamu test dulu yang ni, cikgu akan bagi lagi 2 ekstra soalan. Kemudian dia suruh lukis panjang gelombang lambda ni sama dengan 6 cm. Okey, dengar betul-betul. Lambda 6 cm. Ada satu perkara yang cikgu lupa nak beritahu. Okey. Yang ni cikgu akan terangkan sekarang. Lambda 6 cm, maksud dia kamu kena tekan kalkulator, kamu kena bahagi 6 cm tu bahagi 4. Kalau soalan cikgu bagi lambda sama dengan 10, 10 kena bagi 4. Kalau cikgu bagi 20, 20 bagi dengan 4. Sebab apa? Sebab panjang gelombang puncak ke puncak. Macam mana nak lukis puncak ke puncak ni? Bukan senang. Okey, jadi bila kamu bahagi 4, kamu akan dapat gambar macam ni. Kamu akan dapat 1.5. Maksudnya dekat jarak ni, kamu akan mula dengan 1.5. Nampak? So kita akan mula 1.5. Lepas 1.5 apa dia? Beritahu cikgu. 3. Okay, good. 3. Dapat 3? 4.5 and then? Cepat. Dapat 4.5? 6. Good. Okay. Nampak? 7.5 and then 9. Okay, cukup. Dia nak 6 kan? Panjang gelombang dia 6 kan? Maksud dia sekarang ni, kamu boleh lukis start pada kosong ni. Okay, tengok cikgu buat contoh dia buat. Tengok, dia lukis. Okay, nampak? Dia tandakan. Dia tandakan titik sini. Titik sini. Okay, dia tandakan. Okay. Dia tandakan titik bawah, negatif 4. Okey, kenapa negatif 4? Sebab maksimum dia 4. Jangan ingat negatif 4 maksudnya sesaran dia negatif 4. No. Dia dah arah berlawanan lah. So negatif 4 tu sesaran dia di bawah. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak? Sebelum kita stop kelas. Setakat ni faham tak? Nak lukis ni. Respon please.
Faham je. Faham. Okay, good. Lepas tu nak buat apa? Beritahu cikgu. Lepas dah tanda titik tu. Siapa boleh agak? Lepas tanda titik tu nak buat apa? Macam perempuan. Lepas dah plot titik nak buat apa? What is the next step? Sambungkan titik. Apa dia? Pak Ji, jangan pasif sangat. Buat Lepas- garis ikut. Yes, Tanda. thank you. Thank you Safwan. Garis ikut garisan tu. Lukis lekung yang licin, jangan pakai pembaris. Nampak? Alright. Dah siap. Kalau tak percaya, panjang gelombang adalah puncak. Contoh sini, puncak ke puncak. Puncak ke puncak. Maksud dia, satu ni nilai dia 1.5. Jadi 1.5 campur 1.5, 3. Campur 1.5 adalah 4.5. Campur lagi 1.5 adalah 6. Jadi panjang daripada A ke B ni atas ni adalah 6. Ataupun lembah ke lembah ataupun sini ke nepi sini. Sama juga 6. So dah siap satu graf. So ini adalah graf di mana amplitude 4, panjang gelombang dia 6. Ataupun daripada sini, kosong ni, dia punya titik ni, bukan titik sebelah ni, tetapi titik sini, hujung ni. Ini adalah puncak titik yang sepasar. Okey, titik yang sepasar. Panjang gelombang kena cari puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Okey, faham tak? Nak lukis gambar ni? Faham? Faham. Okey, cikgu nak minta, dengar ni, ada lagi buang 8 minit. Cikgu nak dah siap graf ni, cikgu nak kamu labelkan sini, pergi sini, kamu gariskan, kamu label kat situ lambda sama dengan 6. Kemudian daripada atas ni ke bawah ni pun kamu gariskan, kamu labelkan A sama dengan 4 cm. Jadi graf kamu tak boleh kosong, kamu kena gariskan dalam gambar rajah. Jadi kamu kena buat graf yang satu lagi, di mana graf satu lagi, graf apa tadi? Cikgu lupa. Graf apa tadi? Satu lagi? Melawan masa. Graf apa ni, sesaran melawan masa, sama juga. Lepas dah siap dua graf ni, cikgu akan bagi soalan tambahan. Graf yang untuk sesaran masa ni satu lagi nilai dan juga sesaran, okey cikgu nak sekarang ni kamu tambah, cikgu tak mau, saya lupa. Okey, tolong tambah Sat. Soalan kedua, ni nombor 3 kan? Ni nombor 3. Soalan ketiga, okey lepas siap soalan 3 ni, kamu labelkan ni 3A, amplitude A5, tempoh T ni, ini adalah A. Cikgu nak ada B, soalan B. Okay, tambah soalan B. Faham tak juga ni? Faham tak? Okay, macam ni. Ya, sebelum kita, Allah, lagi 7 minit. Okay, ni macam cikgu. Ini adalah A. Okay, so cikgu nak ada soalan B. Okay, so soalan B dia cikgu nak adalah amplitude dia adalah 7 cm. Kemudian tempoh dia adalah 0.2 saat. Okay. Untuk soalan bawah, tadi contoh tadi soalan B lah, soalan bawah ni soalan 4. Kamu jangan confuse soalan 4. Okay, so ini A. Okay, B, cikgu nak minta kamu buat amplitude dia adalah guna kata graph lah, lebih cantik guna kata graph. Amplitude dia kamu buat alright. Oh, okay. Nak tanya graph tadi amplitude dia apa? 4 kan? Betul? Ya cikgu. Okay, so tak payah tambah soalan sebab dalam buku teks dia bagi soalan yang lain. Dia tak sama dengan gambar. So tak payah, cancel yang ni, cancel lah. So tak payah. So buat 2 graf juga cikgu? So buat 4 graf lah. Sebab dalam ni 1, 2, 3, 4. Sebab soalan tak sama. Sebab dalam video dia punya amplitude dia adalah 4. Lepas tu dia punya panjang gelombang adalah 6. So kamu akan buat satu lagi graf ikut yang ni. Okay, clear tak? Clear tak? Faham ke? Cikgu, graf yang dalam video tu kena buat juga Ya, kamu kena ikut video sebab kamu nak follow macam mana nak buat step by step. So video tu sebagai panduan.
dah siap video tu, kamu lukis graf ikut buku teks. Okay, lebih cantik kalau pendapat cikgu, lepas kamu tengok video yang pertama, dah siap lukis video yang pertama, terus lukis soalan yang kedua. Maksudnya kamu akan dapat 2 graf sesaran dengan masa berturutan. Dah siap sesaran masa, buat lagi graf yang ketiga, tengok video yang ketiga, yang ni video yang kedua ni, itu adalah graf yang ketiga lah. Kemudian dah faham video yang ketiga, video yang kedua, kamu buat soalan yang ni pula yang terakhir setelah tengok video tadi. Baru betul. Jadi kamu pening kan? Tang ni graf. Ikut kamu lah, ikut kamu. So jumlah dia 4 graf. 2 video, 2 buku teks. Okay, cikgu rasa kamu clear kot benda ni. Cikgu rasa cikgu dah terang dengan jelas. Okay, so cikgu cikgu tak buka buku teks saat ni. Kamu nampak graf yang kamu pun okay, so cikgu tutup WhatsApp ni. Patutlah tak nampak sebab cikgu duk conteng sorang-sorang. Patutlah cikgu. Patutlah, ya Allah ya Tuhan. Cikgu duk berlebihan lah. Cikgu duk conteng sorang-sorang. Patutlah. Tu dah penat conteng dah, tak larat nak ulang lah. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Cikgu bagi besar ni. Ini graf yang pertama. Ini ulang balik. Ini graf yang pertama, graf nombor 1, ingat? Ini, yang ni graf nombor 2. Ini graf nombor 2. Ini graf nombor 3. Ini graf nombor 4. Okey, clear Ana? Clear Ana? Clear Ana? Betul? Okey cikgu. Okay, so ni banyak sangat ni handphone buka, komputer buka, TV buka. So 3 apps benda ni kan. Sampai cikgu pun tak perasan. Okay, so cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan hari ini, insyaAllah. Cikgu minta tak banyak, cikgu minta sikit sahaja. Jadi sebelum cikgu undurkan diri, cikgu nak ambil gambar dulu. Tapi tak apa, kalau kamu tak nak buka kamera tak apa. Siapa yang boleh buka kamera, ya Allah, cikgu suka sangat. So cikgu nak ambil gambar dulu sebagai bukti untuk kelas hari ni. Sekejap ya. Okay. Baik. Alright. Siapa boleh buka kamera? Buka kamera. Hai, malunya ya Allah nak murid aku ni. Sekejap. So cikgu di mana ni? Okay, cikgu susun. Alright. So Satna, cikgu nak ambil gambar. Bentar. Okay. Screenshot. Buka. Semua tak mau buka. Payah. Pak G adalah kelas yang paling malu. Safwan. Baru nak sebut nama Safwan. Buka Safwan kamera. Zarif. Halah, hampuan ni malu sungguh dengan cikgu no. Cikgu seorang dia sporting. Haikal, tak apalah tunjuk gambar almari pun tak apa Haikal. Okay, lain kali cikgu harap kamu bersedia dengan mask supaya kamu rasa kamu tak bersedia muka, cikgu faham muka pagi. Bawa pakai mask, jadi ada mask pun tak apa. Okay, for next time, cikgu harap kita boleh on camera masa penutup kelas supaya kita boleh gambar. Okay, cikgu harap for next time. Untuk hari ni tak apa, cikgu just screenshot untuk today. Sekali lagi ya, saya nak print screen. Okay, sebentar. Dia halang, muka cikgu halang nama Batrisha. Sekejap. Okay. Alright, cikgu berjaya print screen. Okay, baik. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Jadi cikgu harap kamu boleh bersuara sebelum kamu keluar on mic kata terima kasih cikgu, boleh? Supaya cikgu senang hati. Okay, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye.